Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan dan Puan Rahimah binti Halim. Saya Muhammad Syazwan Izzat bin Azmi, nombor metrik 17 DSB 21F1015. Ingin membentangkan etika dan peradaban di Tanah Melayu pada masa era kolonial. Pertama, saya ingin membentangkan dahulu pengenalan apa itu kolonial. Maksud kolonial ialah penjajah. Penjajah ialah penguasaan sesebuah bangsa ke atas bangsa lain sama ada melalui politik, ekonomi maupun sosial. Tujuan penjajah, negara kolonial mengembangkan empayar dengan mencari negara seperti Tanah Melayu dan negara di Asia Tenggara yang lain, bertujuan untuk mendominasi ekonomi dari sumber tenaga kerja, nilai perdagangan dan pasaran kawasan tersebut. Selain daripada faktor muka bumi dan kekayaan sumber asli serta bahan mentah yang terdapat di Tanah Melayu menjadi puncak keberadaan penjajah di negara ini. Kolonial juga memberi kesan yang positif maupun negatif kepada masyarakat tradisional di Tanah Melayu seperti politik, ekonomi maupun sosial. Isi yang pertama ialah raja kehilangan kuasa. Politik. Bermulanya perubahan dalam kedudukan kuasa raja apabila sistem residen dilaksanakan pada tahun 1874. Seseorang residen ditempatkan di sebuah negeri sebagai penasihat. Namun hakikatnya residen ini telah mengambil alih kuasa raja. Di bawah sistem residen wujudnya satu institusi iaitu Majlis Mesyuarat Negeri. Kesemua keputusan dalam Majlis Mesyuarat Negeri dibuat oleh residen. Ini menyebabkan raja kehilangan kuasa sebagai ketua pentadbir. Walaupun raja atau sultan masih menjadi ketua negara, namun kuasa pentadbir berada di tangan residen. Pembentukan Persekutuan pada 1896 telah menghakis kedudukan dan kuasa raja-raja Melayu kerana persekutuan ini memusatkan kuasa pentadbir kepada Residen Jeneral. Pada 1909, British telah membentuk Dewan Persekutu menggantikan persekutuan. Wujudan Dewan Persekutu ini semakin menghilangkan lagi kedudukan kuasa pemerintah Raja Sultan, kerana dalam Dewan Persekutu ini Raja-Raja Melayu hanya menjadi anggota biasa yang setaraf pegawai tidak rasmi. Kekuasaan Raja atau Sultan semakin tergugat apabila British memperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946. Selain itu, Raja-Raja Melayu turut kehilangan kuasa mutlak di mana Raja-Raja Melayu hanya berkuasa dalam adat istiadat perkahwinan agama Islam dan kesenian sahaja. Pengenalan sistem perundangan baru yang mengikut sistem undang-undang barat menyebabkan kuasa mutlak Raja ataupun Sultan dalam menjatuhkan hukuman telah hilang dan ianya berada di bawah kawalan British. Ini adalah gambar Raja-Raja Melayu semasa Majlis Raja-Raja Melayu pada zaman penjajah British. Ini juga ialah gambar Raja-Raja Melayu semasa persidangan pertama Majlis Raja-Raja Melayu. Ekonomi. Kuasa Raja ataupun Sultan dalam ekonomi telah hilang apabila sistem residen dilaksanakan. Pegawai-pegawai British telah mengambil alih tugas mengutik cukai daripada pegawai pembesar yang dilantik oleh Raja ataupun Sultan. Urusan import-eksport juga tidak lagi berada di bawah kekuasaan Sultan. Sebaliknya, British telah menguasainya. Hasil ekonomi tidak lagi dikuasai oleh Raja ataupun Sultan. Dan Raja-Raja Melayu telah kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Sosial. British telah menghapuskan sistem penghambaan yang menjadi lambang kekuasaan bagi seseorang raja ataupun sultan. Penghapusan ini menunjukkan kuasa raja ataupun sultan dalam pemerintahan telah terhakis. Raja ataupun sultan hanya diperankan bagi menjamin kepentingan kolonial British. Kehadiran kolonial British ini menyebabkan kedudukan kuasa raja-raja Melayu dalam pemerintahan mengalami perubahan. Perjanjian Pangkul 1874 adalah titik permulaan bagi campur tangan secara rasmi British di negeri-negeri Tanah Melayu. Semua dasar yang diperkenalkan oleh British semakin kehilangan kuasa raja ataupun sultan, terutamanya Malayan Union.
Kuasa Raja-Raja Melayu terhad kepada hal berkaitan adat istiadat dan agama Islam sahaja semasa campur tangan British di tanah Melayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Izwan dari kedua di kelas DSB ingin menerangkan tentang etika peradaban dalam masyarakat. Misi pertama yang saya ingin usulkan di sini ialah pembesar yang kehilangan kuasanya. Pertamanya, pembesar dilantik oleh sultan atau masyarakat untuk mentadbir sebuah kawasan yang memberi mereka kuasa untuk menjaga hal ehwal daerahnya. Sebagai contoh, mereka menjaga keselamatan penduduk-penduduk yang tinggal di sekitar kawasan tersebut dan ditugaskan untuk mengutuk cukai dan hutang. Akan tetapi, penjajahan ke atas kawasan milik pembesar yang dilakukan oleh beberapa pihak seperti British menyebabkan pembesar pengaruh ke atas kawasan dan anak buah yang menduduki kawasan tersebut. Kesan yang didapati di sini ialah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pembesar. Hal ini kerana mereka tidak mempunyai hak apa-apa ke atas kawasan yang dahulunya dimiliki oleh mereka. Yang kedua, berlaku penentangan daripada kalangan pemimpin tempatan. Hal ini untuk memastikan hak mereka dipelihara dan kawasan yang ditakluki diambil semula. Yang ketiga, penjajah mengenakan peraturan tanah dan cukai yang telah menyebabkan penduduk tempatan rasa kesusahan dan kesulitan. Hal ini disebabkan penjajah telah mengenakan cukai dan peraturan yang tidak masuk akal yang boleh menyusahkan penduduk. Sebagai contoh, saya melakukan penentangan terhadap British kerana tidak setuju dengan tindakan British yang meletakkan Danang di bawah jajahan mereka. Isi kedua yang ingin saya berusaha di sini ialah masyarakat tempatan dipinggirkan dalam ekonomi. Pertamanya, sebelum kehadiran British, pengusaha Melayu merupakan pemilik dan pengusaha lumbung di tanah Melayu. Sebagai kaedah melumbung yang digunakan oleh orang Melayu dianggap tidak menghasilkan pengeluaran yang banyak, maka tenaga buruh dan teknologi melumbung juga dibawa masuk. Sebagai contoh, buruh-buruh asing daripada China dan India dan sistem pembinaan seperti kuari dan kapal kuari telah dibawa masuk ke tanah Melayu untuk memudahkan kerja-kerja perhubungan. Dengan memberikan keutamaan kepada golongan asing, ia seolah-olah merupakan satu prejudis pihak British bahawa orang Melayu merupakan tenaga kerja yang tidak sesuai bagi industri perlumbungan. Ini ialah gambar contoh menunjukkan cara aktiviti melumbung orang Melayu. Dan gambar seterusnya ialah gambar sebahagian daripada kuari yang dibina untuk mempercepatkan lagi proses perlumbungan. Kesan daripada aktiviti tersebut, pembesar Melayu kehilangan kuasa terhadap pemilikan lumbung kerana hak milik telah dikuasai oleh orang asing. Kerja lumbung Melayu semakin berkurang kerana ramai orang asing yang telah menjadi pekerja di sebuah tempat. Yang ketiga, orang Cina memonopoli kepentingan perusahaan biji timah. Yang keempat, orang Melayu seolah-olah merempat di tanah sendiri. Kesimpulan yang kita dapat dijelaskan di sini ialah perjuangan tokoh dalam menetapkan dia telah menunjukkan tak setia negara yang sangat tinggi. Yang kedua, sikap disiplin dan fikir berusaha dapat menghasilkan perjuangan yang berjaya. Yang ketiga, masyarakat perlulah mengambil iktibar dari peristiwa penentangan tokoh-tokoh masyarakat yang terdahulu untuk dijadikan pengajaran kepada generasi yang akan datang.
Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amir Fadullah dan saya akan menyambung poin yang seterusnya iaitu Undang-Undang Tanah. Undang-Undang Tanah ditubuhkan untuk memberi keuntungan kepada orang Melayu. Akta Tanah Simpanan Melayu iaitu TSM telah diperkenalkan oleh British bagi mengekalkan tanah milik orang Melayu berpindah milik kepada orang asing. Residen berhak mengisytiharkan mana-mana tanah orang Melayu sebagai TSM untuk mengelakkan tanah daripada dijual, dipajak gadai atau ditukar hak milik. Pada tahun 1913, Enactment Rizal Melayu telah diluluskan oleh negeri-negeri Melayu Bersekutu. Land Order telah diperkenalkan di Sarawak bagi melindungi tanah peribumi daripada diceroboh oleh pengusaha Cina. Dan Statement Order juga turut diperkenalkan di Sarawak bagi melindungi tanah peribumi daripada diceroboh. Land Order di Sarawak telah membahagikan tanah kepada 3 kawasan iaitu tanah campuran, tanah simpanan dan tanah pendalaman. Imigran hanya diberikan memiliki tanah campuran sahaja, manakala tanah simpanan dan tanah pendalaman dilindungi. Poin yang kedua ialah proses pembandaran. Bandar-bandar baru seperti Seremban, Kajang, Kuala Kangsar dan Pontian Pula muncul kesan daripada perkembangan perusahaan getah, kelapa sawit dan nanas. Bandar baru yang muncul ini telah menjadi tumpuan penduduk dan berfungsi sebagai pusat perniagaan dan pentadbiran. Bandar ini dilengkapi dengan kemudahan jalan raya, sekolah, air, elektrik, pusat kesihatan dan institusi kewangan. Perkembangan kegiatan perlombongan juga turut menyaksikan kedatangan imigran Cina untuk bekerja di kawasan perlombongan. Kuala Lumpur telah dibuka pada pertengahan tahun 1950-an sebagai pusat pentadbiran kerajaan kolonial English. Bandar baru begitu pesat perkembangannya kerana wujud sistem pengangkutan iaitu mempunyai rangkaian jalan raya dan kereta api. Kemudahan infrastruktur di awal pemerintahan British tidak melibatkan kawasan luar bandar, khususnya di kawasan pantai timur Tanah Melayu kerana ketiadaan kepentingan ekonomi kepada mereka. Untuk isi keempat, saya akan bincangkan tentang sosial dan ekonomi di Tanah Melayu semasa era kolonial. Semasa era kolonial, penduduk Tanah Melayu terdiri pada kaum Melayu, penjajah iaitu orang Barat, kaum India dan juga kaum Cina. Kaum India dan kaum Cina memberi banyak impak kepada sosial dan ekonomi Tanah Melayu dan itu yang saya akan tekankan di isu ini. Kita akan pergi ke faktor-faktor kedatangan imigran India dan Cina. Untuk imigran India, faktor pertama, terdapat banyak masalah negara asal mereka seperti bencana alam, banjir dan kemarau. Faktor kedua, British memberikan galakan kemasukan buruh-buruh India kerana buruh-buruh India ini lebih puas hati dengan gaji yang rendah. Untuk imigran Cina, faktor pertama, terdapat banyak masalah negara asal mereka seperti pertumpahan darah yang banyak kerana banyak berlakunya pemberontakan. Faktor kedua, pembangunan dan kepesatan ekonomi Tanah Melayu dalam menggalakkan kedatangan buruh-buruh asing untuk bekerja. Cara kemasukan mereka dari segi cara kemasukan imigran India ke Tanah Melayu ialah melalui sejenis sistem kemasukan khas yang dipanggil tiket kredit yang lebih sistematik dan berkesan. Selain itu, cara kedua ialah melalui bantuan rakan atau anggota keluarga. Mereka yang menggunakan cara ini dikenali sebagai sinkeh. Proses kedatangan imigran India ke negeri-negeri Melayu antaranya melalui sistem kontrak, manakala proses kedatangan imigran India yang kedua berlaku secara persendirian. Itulah gambar kedatangan imigran India ke Tanah Melayu. Kesan kedatangan imigran asing pada etika dan peradaban di Tanah Melayu semasa era kolonial. Etika dan peradaban orang-orang Melayu tidak berubah dan masih dipraktikan seperti di era pra-kolonial. Kedua, orang Melayu juga membiasakan diri hidup dengan kepelbagaian etika dan peradaban. Yang ketiga, terdapat juga kesan negatif iaitu perubahan kongsi gelap oleh orang Cina telah menimbulkan konflik antara kumpulan yang ketara sehingga mencetuskan
pergaduhan dan hubungan tidak baik. Beralih kepada ekonomi di tanah Melayu semasa era kolonial. Masyarakat Melayu menjalankan pelbagai kegiatan ekonomi tradisional seperti menanam padi, menanam sayur-sayuran. Yang kedua, British memisahkan tempat tinggal kaum Melayu, India dan Cina mengikut sektor ekonomi. Dengan ini, jurang ekonomi di antara kaum Melayu, India dan Cina semakin besar. Yang ketiga, masyarakat Melayu ketinggalan daripada arus pemodenan hidup dalam kemiskinan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danish Aiman bin Halmi. Nombor metrik saya 17 DSB 21F1004. Saya akan menyambung poin seterusnya, iaitu pendidikan. Serba sedikit tentang pendidikan di tanah Melayu pada ketika itu ialah masyarakat Melayu mempelajari tentang ilmu agama seperti fiqh, Al-Quran, hafazan, fardu ain, tasawuf dan sebagainya. Mereka mempelajari ilmu tersebut di madrasah, masjid dan surau. Selain itu, mereka juga mempelajari ilmu itu di rumah guru-guru mereka yang dipanggil ulama. Seterusnya, mereka juga mendapat pendidikan yang tidak formal daripada ibu bapa dan keluarga mereka, seperti menangkap ikan, menjahit baju dan bertani, kerana itu ialah satu medium untuk mereka mendapatkan pendapatan. Seterusnya, semasa era kolonial pula, setelah British datang menjajah ke negara kita ini, Gubernur NNS memberi perhatian serius terhadap pendidikan di tanah Melayu pada ketika itu. Dengan bantuan British, wujudlah sekolah vernacular. Sekolah vernacular ini terbahagi kepada 4. Antaranya ialah sekolah Melayu. Sekolah Melayu bertujuan untuk memberi pendidikan asas kepada orang Melayu selama 6 tahun. Sekolah menengah untuk orang Melayu pula tiada, kerana orang British takut akan apabila masyarakat tempatan mendapat pendidikan yang tinggi, mereka akan berani untuk melawan kerajaan British. Seterusnya, sekolah vernacular India. Sekolah vernacular India pula ditubuhkan oleh peladang-peladang yang berbangsa India untuk memberi pendidikan kepada anak mereka. Tetapi tiada sambutan hangat oleh masyarakat India pada ketika itu, selain daripada kurang kemudahan di sekolah. Seterusnya, sekolah Cina. Sekolah Cina dibiayai penuh oleh masyarakat Cina sendiri. Mereka mengimport guru daripada negara China, dan sistem pendidikan mereka juga mengikut sistem pendidikan negara China, iaitu 6 tahun sekolah rendah, 3 tahun sekolah menengah rendah, 3 tahun sekolah menengah atas. Sekolah Inggeris pula dibina bertujuan untuk melahirkan murid yang lulusan yang boleh bertutur dalam bahasa Inggeris untuk bekerja dengan kerajaan. Murid-murid di sekolah vernacular ini diajar tentang membaca, ilmu hisab iaitu mengira, mengarang dan kokurikulum. Seterusnya, latihan perguruan diwujudkan, tetapi tidak mendapat sebutan yang hangat kerana gajinya yang sangat rendah, dan British telah meneruskan amalan mereka mengambil guru daripada negara England. Sebagai contohnya, saya akan memaparkan gambar yang menyokong perbincangan saya pada hari ini. Kesimpulan yang dapat saya kongsikan pada tajuk pada kali ini ialah British telah memonopoli hasil kekayaan bumi tanah Melayu, antaranya seperti biji timah dan kelapa sawit. British juga telah menukar sistem
sistem di tanah Melayu seperti pentadbiran, mereka menghapuskan kuasa raja dan pembesar dan digantikan dengan pentadbiran cara mereka. Oleh itu, dengan negara mereka, kita yang sudah merdeka ini, saya berharap prinsip moral dan nilai akhlak kita mestilah dijaga supaya tiada jurang perkauman di Malaysia ini akan berlaku, dan saya berharap negara Malaysia ini akan aman dan harmoni. Seterusnya, adat istiadat dan adat rasam mestilah kita teruskan supaya identiti sebuah kaum dan bangsa di Malaysia ini tidak hilang di telan zaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.